Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Hari ini 27 hari bulan 2 2021. Bulan 2 pun nak meninggalkan kita. Kita pun masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Harapnya tuan-tuan dan puan-puan sihat sejahtera semuanya dan semoga di dalam lindungan. Ya, walaupun kita sekarang telah dapat menerima berita baik, kita dah ada 2 vaksin yang telah tiba di Malaysia. Satu vaksin daripada Pfizer dan satu lagi pagi tadi tiba daripada Sinovac. Kita semoga kita Ada doakan vaksin yang telah tiba di Malaysia. kita harapkan vaksin ini dapatlah salah satu kita punya kaedah untuk mengekang wabak ini daripada menular semula di Malaysia, dan lepas ni bolehlah kita buat program bersemuka selepas ini kan. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang baru menonton EduSpace, selamat datang. Selamat datang dan selamat. Ini ada orang kata tema merah lah, ini mungkin tema merah kita sambungan tahun baru Cina. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan, EduSpace ni ialah syarikat penyedia perkhidmatan latihan STEM untuk kanak-kanak dan juga dewasa. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu kita punya senarai penuh, boleh tengok www.eduspace.com.my. Jadi pada masa PKP ni kita tak dapat buat program bersemuka. EduSpace banyaklah buat program, contohnya FB Live ni, di mana kita ada 2 slot. Yang slot yang pertama kita ada slot dari guru ke guru, di mana kita panggil guru-guru ataupun para trainer berkongsi ilmu-ilmu baru ataupun berbincangkan isu-isu mengenai pendidikan. Yang kedua, yang malam ni, yang berkaitan dengan malam ni, kita ada sesi FB Live kerjaya dalam STEM, di mana kita panggil orang-orang yang daripada akademik dan juga orang yang berkhidmat dalam industri. Hari ini saya sangat gembira kerana saya dapat bersama-sama iaitu IR Alauddin daripada IP Focus Sdn Bhd. Beliau merupakan Senior Project Manager untuk IP Focus Sdn Bhd dan juga ada beberapa kali buat program dewasa bersama EduSpace. Assalamualaikum IR. Waalaikumsalam warahmatullahi. Can you hear me? Alhamdulillah, good. Boleh dengar. Okay. Jadi saya minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton pada malam ni. Mungkin dah berminggu-minggu dengar saya bercakap bahasa KL, tapi bila saya berjumpa dengan IR Alauddin ni, mungkin saya terkeluar saya punya pelat utara ni sikit, pasal IR Alauddin ni orang Kedah. Saya pun dah lama membesar di utara tu, kadang-kadang nak terkeluar sikit lah cakap Kedah dia. Boleh ke IR? Ataupun saya panggil bapak lah. Yes, cakap Kedah I feel more at home. Jadi untuk mukadimah ni lah kan, kita punya tajuk ni kan mungkin orang pun tak nampak sangat apa tajuk dalam poster kita letak electrifying engineering. Apa benda pula ni kan, tapi ada caption di situ, kita akan menjemput seorang electrical engineer untuk berkongsi mengenai hal-hal mengenai kejuruteraan dan juga secara khususnya electrical, dan juga ada satu lagi bidang kejuruteraan yang akan diceritakan selepas ni. Mungkin sebagai mukadimahnya bapak boleh ceritakan engineering ni apa dan apa electrical engineer tu sebenarnya. Silakan. Okay, terima kasih Syihan. Assalamualaikum semua. Good evening. So macam Syihan kata tadi tu, saya orang Kedah. So bahasa saya ni lebih kepada Kedah. Walaupun saya duduk di Selangor daripada tahun 1979, iaitu apabila mula bekerja. Saya mula bekerja di Universiti Putra Malaysia UPM sebagai jurutera elektrik. Masa mula-mula gempak juga sebab saya ni suka benda praktikal, iaitu sebagai jurutera. I like practical things. Masa belajar dulu pun saya suka bila subjek yang masuk lab. Bila subjek baca-baca buku, saya tak apa suka. So bila saya mendapat surat arahan, sebab saya scholar, JPA scholar,
Bila kita balik report, lepas tu dia hantar surat, dia suruh report tu UPM. So saya pun risau jugalah sebab dalam kepala saya tu kalau kata UPM tu jadi pensyarah lah, which I don't want, because to me being engineer and being pensyarah are two like fields apart. Being engineer to me is practical, bagi pensyarah ni macam theoretical. Okay, so saya cepat-cepat contact pendaftar UPM. Say I don't want to be a lecturer. Dia kata bukan, yang ni kami masa tu UPM baru set up bahagian maintenance dan development. So they just had one engineer seconded from JKR, civil engineer. So they want to build up with electrical, mechanical dan sebagainya. So kita terus balik kepada soalan yang engineering ni adalah engineering ni dia banyak bidang. Dan bidang-bidang utama kalau tengok di kerja-kerja kontrak, orang kaitkan engineering ni dengan kontrak bangunan. So kalau dalam kontrak bangunan ni, bidang-bidang yang lazimnya adalah yang utamanya akan the engineering team headed by architect. Jadi architect ni dia bukan engineer lah. Dia selalunya di Malaysia ni kerja-kerja bangunan headed by architect. Berbeza dengan di negara barat. Selalunya kalau kerja-kerja to coordinate all the works in the construction headed by civil and structural engineer. So anyway di Malaysia ni architect. So di bawah, di dalam tim pembinaan tu, kerja-kerja utama engineering adalah civil dan termasuknya structural. Dan kalau kita tengok billboard di depan tapak bangunan, nanti ada papan satu, dia akan tulis itu architect, CNS engineer, that means civil and structural engineer, engineer awam dan struktur. Lepas tu dia ada bidang mechanical dan electrical, dia akan combine selalunya. M&E dia tulis nama syarikat consultant XYZ contohnya. Tapi di dalam pengurusan construction tu, mechanical tu engineer dia lain, electrical orang lain, sebab dia bidang yang spesifik. So basically engineering ni adalah itulah civil, mechanical, electrical. Tetapi dalam praktikalnya, contohnya mechanical ni dia banyak bidang, dan kadang-kadang ada orang-orang yang lain yang specialize bidang-bidang ni. Yang biasa-biasanya kalau katakan projek bangunan ataupun projek penyelenggaraan yang dalam bidang mechanical adalah air conditioning, firefighting, lift, water reticulation. Yang ni orang banyak tak tahu. Saya pun masa mula kerja macam rasa pelik. Pasal apa water reticulation ni buat mekanik dalam mechanical. Water reticulation ni maksudnya kalau dalam rumah kita ni ada sistem pempaipan. Itu nama dah water reticulation. So dalam kerja-kerja civil, dia ada buat pasang tangki dan sebagainya. Tapi sistem dia tu yang dari mana datang bekalan dan sebagainya adalah di bawah mechanical engineer. Bukan di bawah mechanical consultant, bukan di bawah civil structure consultant. And then kita ada lift, kita ada water reticulation. Dan kalau katakan projek tu ada spesifik, kata ada pentas, dia ada stage engineering equipment, dia ada dia punya safety equipment dan sebagainya. Semua mechanical. And then kita ada electrical. Electrical ni banyak orang tahu lah. Electrical ni bagi menyala lampu. Tapi sebenarnya dia banyak perkara-perkara yang yang ada dalam bidang electrical. Yang utamanya kalau kita katakan ke rumah kita, electrical ni daripada mana datang? Power dia datang daripada mana? So kalau kita di rumah senang lah, kita just mohon kepada TNB. So kalau kita buat kerja dengan syarikat konsultan, kita kena uruskan daripada bangunan tu buat di tempat yang tak ada apa. So kita kena uruskan dari mana nak datang electrical power.
Dan bila dah datang electrical power tu, macam mana pengagihan dah, distribution. Kalau macam rumah kecil tu, tak ada masalah, 1 dB yang kita semua orang tahu, kotak tu bila kilat ke apa dia trip tu, kita pergi on kat situ. Yang tu saja untuk rumah. Tapi kalau untuk bangunan besar, dia mungkin ada pencawang sendiri. Jadi kalau pencawang sendiri tu, dia adalah alat-alat dia macam orang biasa tak boleh masuk pencawang. Cuma orang tertentu yang boleh masuk pencawang. Lepas tu dia ada distribution dia adalah papan-papan agihan dia untuk pergi ke secara umum yang masyarakat tahu, lampu dan soket. Orang nak guna alat-alat semua, nak ada power. Orang nak lampu, kena ada power. Orang nak aircon, kena ada power. Lift, kena ada power. So semuanya bergantung kepada power. Sistem telefon pun dia khusus sikit, tapi selalunya kalau untuk dalam bidang kontrak adalah di bawah electrical. Lepas tu kadang-kadang kalau bangunan tu perlukan sound system atau PA system ataupun ada pentas, ada sound system, juga dibuat electrical. So itulah bidang-bidang utama di dalam engineering. Ada banyak bidang engineering yang lain, tapi yang lebih narrow dia punya pengagihan dia. Contohnya macam electronics tu dia mungkin di kilang ataupun di telecoms. Dan kita ada chemical dan petroleum engineering, kebanyakannya yang terlibat dengan ONG, oil and gas punya ni. So orang yang kelulusan tu selalunya kerja dalam Petronas ataupun syarikat-syarikat minyak yang lain. And then we have automotive engineering, macam yang kerja dengan syarikat-syarikat kereta, Pro2, Proton dan sebagainya. Automotive engineering. Dan kita ada to small extent aeronautical engineering yang kerja dengan airlines dan sebagainya. So itu bidang-bidang yang yang selalu kita kaitkan dengan engineering. Ada lagi banyak lagi yang tapi dia tak begitu meluas dari segi pekerjaan. Baik, mungkin kita boleh nampak sebenarnya cabaran engineering itu besar lah kan. Dia pergi ke pelbagai aspek kehidupan. Kalau contohnya kalau kita kata bangunan pun, ada macam-macam sudut aspek kejuruteraan ada dalam pembinaan bangunan tersebut. Jadi soalan kedua saya untuk malam ni, Bapak, mungkin saya untuk pengetahuan Bapak juga banyak penonton MV Live Eduspace, banyak demografiknya ibu bapa dan juga guru-guru kan. Jadi mungkin diorang nak tahu antara laluan-laluan pembelajaran. Contohnya dia kalau macam anak-anak, macam adik-adik dia sekarang tengah buat SPM kan. Daripada lepas SPM tu ke mana haluan dia? Nak kena ambil diploma ke dan sebagainya, bolehkah Bapak? Okey, yang jawapan ni dia berkait dengan sistem pelajaran kita, our education system dia berkait. Sebab secara amnya di Malaysia ni, selepas tingkatan 3 kita dibagi-bagikan kepada arts dengan sains. Basically secara umum arts dengan sains. So untuk science stream ni, dia akan tengok dari segi kelulusan subjek-subjek yang sains, mathematics, dan untuk pelajar-pelajar yang cemerlang di bidang ni, dia akan masukkan dalam sains. So kalau orang yang kurang markah dia dari segi subjek-subjek sains ni, masukkan kepada arts. So dekat situ dah nampak dah macam dia diaturkan kita nak menjurus ke bidang mana. Tapi sebab kita very
very specific lah dari segi apa ni, very general. Sebab ada juga kawan-kawan saya yang cemerlang dalam matematik sains tapi dia tak minat bila nak buat sains. Tapi tak boleh. Sebab sistem pelajaran kita kata kalau cemerlang subjek ni duduk sains, tak boleh tukar. Okay. So penjurusan ni bermula daripada tingkatan 4 lah sebenarnya. Sebab di tingkatan 4 saya lompat sikit kepada subjek yang perlu untuk kita pursue bidang apa ni, engineering ni. Yang kita perlu mathematics, of course, mathematics. Lepas tu add maths, okay? Add maths, additional mathematics. Dan physics. Add maths dengan physics ni dia kaitan rapat. Selalunya kalau kita tengok contoh macam time saya sekolah dulu lah. Kalau orang tu dia add maths dia markah tinggi, physics pun tinggi. Sebab dia ada benda-benda yang hampir sama. Dari segi dia banyak calculation lah. Jadi semua point back tu mathematics. That's why nak buat science stream tu dia kena mathematics bagus. Sebab apa ni, dan science. Contohnya kita ada satu lagi subjek yang bila kita buat science stream ni, kita ada physics, chemistry. Untuk chemistry tu kita science kena kuat. Jadi kalau science tak bagus, kita kalau maths dengan science tak bagus, kalau kita masuk form 4, masuk ke science stream, kita akan struggle. Sebab additional mathematics dan mathematics tu jauh beza dia dari segi lonjakan. So kita nak catch up dengan itu akan ambil masa sikit. Jadi untuk orang yang tak cemerlang dalam mathematics ni akan menghadapi masalah. So untuk menjurus ke subjek-subjek dalam engineering ni, dia perlu ada satu apa ni, kefahaman matematik yang baik. Dan juga berkait dengan fizik, ada kena mengena juga. So dari segi apa ni, dari segi bagaimana kita nak masuk ke bidang engineering. Jadi begitulah. Dari segi kecenderungan apa ni, pelajar contohnya, of course sekarang ni kita budak-budak sekarang tak sama macam budak-budak dulu lah. Apa ni? Betul. Sebab sekarang ni dengan ada macam-macam internet dan sebagainya. Macam time kami dulu tak ada apa, kami ada sekolah, rumah. Itu padang bola. Okay. So dari segi kecenderungan kita nampak budak-budak yang later on akan pergi ke bidang engineering ni, budak-budak yang suka apa ni, curious bagaimana how things work, suka solve apa ni, mathematical puzzles, suka buka barang pasang, assemble things. Jadi macam katakan yang minat mechanical ni, dia buka motor ayah dia ke apa, macam mana boleh jalan engine, macam mana engine ni boleh start. So orang-orang macam ni dia selalunya dia akan menjurus pergi ke situ. Betul. Yang minat merongkah radio semua kan. Yes. Buka telefon semua kan. Kita boleh nampak lah kecenderungan di situ kan. Tapi mungkin adik-adik ada masa kalau Eduspace ada buat program di luar, ada yang budak-budak yang tanya kan, bang macam mana kerja sebagai seorang electrical engineer ni kan. Tapi saya nak jawab pun saya tak tahu kan. Jadi kita hari ni kita ada bapa boleh terangkan sikit apa dia macam mana pekerjaan sebagai seorang electrical engineer tu sebenarnya. Kalau dari segi kerja, electrical engineer ni dia ada beberapa pengkhususan. Contohnya kalau kita kerja sebagai ramai electrical engineer kerja di, kalau kita di Malaysia ni tenaga nasional lah. Syarikat pembekal kuasa tenaga nasional. Ataupun di bidang macam saya dulu, development and maintenance, pembangunan dan penyelenggaraan. And then kita ada macam engineer yang kerja di kilang, buat maintenance machine dan sebagainya. So ambil contoh katakan saya, yang paling senang saya nak cerita lah. So kerja saya macam di UPM tu dia ada dua bidang lah. Satu pembangunan, satu penyelenggaraan. So dari segi penyelenggaraan,
segala apa yang kena mengena dengan elektrik adalah di bawah penyelenggaraan saya. Jadi bila masuk kerja tu saya kena tengoklah apa yang ada benda-benda elektrik. Jadi contohnya di UPM dia bermula dia pencawang elektrik. Pencawang voltan tinggi. So pencawang voltan tinggi utama dia agihkan kepada pencawang-pencawang lain-lain. Jadi daripada pencawang-pencawang tu pergi ke bangunan-bangunan. Jadi dekat situ saja dah banyak barang tu. So kalau kita start pencawang elektrik tu, dia ada peralatan dia. Dia ada transformer, dia ada switch gear, dia ada dia punya metering. Lepas tu nak sambung ke pencawang-pencawang lain, dia ada cabling pula. Dan semua ni kita cerita voltan tinggi baru. So dari segi cabling ni dia pergi ke bangunan. Di bangunan tu ada pula papan adalah peralatan voltan tinggi untuk nak step down dia kepada voltan yang kita pakai, voltan rendah ni. So semua segala alat-alat ni di bawah penyelenggaraan jurutera. Dan of course jurutera dia ada team dia lah. Dia ada chargeman, technician, dia ada dia punya draftsman dan sebagainya. So semua ni termasuk dia bawah. Dan juga termasuk benda-benda lain. So contohnya katakan peralatan elektrik yang saya cerita tadi, pencawang, alat-alatan dalam pencawang, kabel voltan tinggi. Lepas tu sampai ke bangunan dia ada papan switch, switch utama ke papan switch yang lebih kecil, cabling antaranya daripada papan switch yang paling kecil macam yang di rumah kita tu nama dia distribution fuse board atau kita panggil DB lah. Orang secara am panggil DB. Kotak fuse kan? Kotak fuse. Dulunya fuse, orang panggil kotak fuse. Walaupun sekarang ni dalam dia bukan fuse dah. So daripada situ dia ada kabel pergi ke lampu. Dia ada kabel pergi soket. Dia ada kabel pergi ke aircon. Dia ada kabel pergi ke water heater contohnya. Dia ada kabel pergi ke electric cooker dan sebagainya. So semua tu adalah di bawah kerja jurutera elektrik. So contoh balik kepada contoh UPM tu, so kita ada selain daripada sistem elektrik, kita ada sistem telefon. Jadi di UPM tak ada jurutera telefon. So yang paling dekat dengan telefon ni jurutera elektrik. So timpa ke bawah bahagian saya, bahagian elektrik untuk maintain elektrik telefon. So selain daripada tu kita ada Dewan Besar UPM yang ada alat-alat teknikal yang perlu orang untuk nak maintain dan untuk nak operate. Contoh macam sound system, PA system, dan komponen-komponennya. So itu semua di bawah bidang elektrik. Lepas tu kita ada juga set-set jana kuasa ataupun lebih orang faham generator set. So semua alat-alat ni kena ada benda-benda yang kita buat untuk nak maintain dia. Okay. And then selain daripada tu kita ada dari segi dulu kan. Kalau dulu banyak kita ada tiang-tiang elektrik. So sekarang setengah penganggihan kuasa ni daripada pencawang bukan dengan kabel underground. Dia daripada kabel overhead. Macam sekarang kita tengok depan rumah kita ada tiang elektrik. Cuma talian elektrik yang kita tengok sekarang ni tak macam dulu. Dulu kita boleh nampak kabel-kabel yang di atas. Ini kabel tapi kita tak nampak. Dia ada penebat dia. So tak nampak. So itu semua termasuk di dalam kerja-kerja penyelenggaraan. Untuk kerja pembangunan pula, dia ada dua pecahan pula. Satu yang kita buat sendiri. Contoh beberapa bangunan, banyak bangunan, dan pejabat saya uruskan dari segi reka bentuk. Reka bentuk tu maksudnya kita design lah. So kita sebagai jurutera, contohnya saya buat electrical. So dari segi keperluan kuasa untuk bangunan tu adalah kira-kira dia. Lepas tu macam mana nak agih-agihkan kuasa itu hingga sampai ke end user. Semua perlukan perkiraan, dan perkiraan ni kita perlukan ada pengetahuan lah. Macam mana nak kira.
Sebab kita tak boleh pakai peralatan yang lebih tinggi daripada spesifikasi, sebab akan menyebabkan lebih tinggi perbelanjaan untuk end user. Macam katakan saya di UPM kena membayar lebih untuk benda tak perlu. Okay? So kena tahu cara nak kira-kira saiz kabel, berapa lampu dia perlukan untuk satu bilik. Katakan bilik ni untuk buat mesyuarat, macam mana nak kira berapa lampu dia perlukan, apakah pencahayaan diperlukan. Semua itu adalah di bawah bidang pengetahuan yang kena didapati oleh jurutera elektrik. So mungkin saya saya lompat sikit Syihan kepada perbezaan kita belajar di universiti ataupun di college. Kita buat diploma atau kita buat certificate diploma ataupun kita buat ijazah. Yang kita belajar tu totally different. Ini dari segi pengalaman, tak cerita sikit pengalaman lepas grad dengan kerja. Benda-benda yang kita belajar tu boleh katakan hampir semua tak pakai. Sebab bila kita kerja is practical engineering. Bila kita belajar is theoretical. Jadi bila practical engineering ni dia berkait dengan kerja, dan kita juga ada peraturan-peraturan, termasuk peraturan kerajaan dan peraturan standard. Jadi saya bagi contoh, macam saya bidang elektrik. Apabila saya nak mereka bentuk sistem elektrik untuk satu bangunan, sampai kepada end user, dari segi soket, dari segi pelampuan dia, saya kena rujuk kepada standards. Dan standard tu kadang-kadang international, kadang-kadang macam dulu time saya mula kerja, banyak standard Malaysian standard yang belum in place, so kita pakai British standards. Tapi sekarang kita banyak pakai Malaysian standard sebab kita sendiri dah ada standard kita. Jadi kita perlu pengetahuan. Contoh mungkin kalau cerita bangunan payah, kita cerita rumah, semua orang biasa dengan rumah. Kita nak buat pendawaian rumah, kabel untuk kita nak pasang lampu, dan kabel kita nak pasang soket, dan kabel kita nak pasang aircon, ada saiz berbeza-beza. So macam mana kita nak kira apa saiz untuk kabel ni? Itu antara benda yang kita kena belajar, yang tidak diajar di universiti. Okay. Lampu untuk bilik contohnya. Kalau katakan kita kerja di bangunan, bilik ni untuk mesyuarat, bilik ni untuk peperiksaan, bilik ni untuk kita ada dewan untuk main badminton. Jadi macam mana nak kira berapa pelampuan yang diperlukan? Jadi kita kena rujuk kepada international standard. Dan lepas tu selain daripada tu, dari segi safety yang mustahaknya, kita ada Kementerian Tenaga. Dan orang yang bekerja sebagai jurutera elektrik ni, dia kena hati-hati. Sebab kalau mereka bentuk sesuatu bangunan dengan perkiraan yang salah, yang menyebabkan kemalangan, contohnya kebakaran ataupun kematian orang pengguna, orang yang pertama yang Kementerian Tenaga yang akan cari apabila dia datang buat penyiasatan adalah siapakah jurutera elektrik di sini. Contoh macam saya kerja di UPM dulu, terdapat beberapa kali kebakaran. So bila dia datang situ, dia tak mencari siapakah nak chancellor universiti ni, siapakah pendaftar. Dia cari siapakah jurutera elektrik di sini. Sebab untuk mendapat maklumat dari segi, contohnya katakan kebakaran di satu bangunan tu siapa yang buat pendawaian dia, siapa yang mereka bentuk. So adakah konsultan? So siapakah konsultan tu? Semua orang tu dia akan panggil untuk minta skala lukisan reka bentuk. So bila kita nak buat reka bentuk, kita ada lukisan dan kita juga ada perkiraan, calculations. Semua tu di bawah tanggungjawab
jurutera elektrik. Dan Kementerian Tenaga dia tak akan tanya siapakah juruteknik di sini, siapakah pembantu teknik, siapakah pembantu-pembantu dia akan tanya siapakah jurutera di sini. Dan jika sekiranya penyiasatan mendapati bangunan ni dia punya kabel salah saiz, so salah saiz, dia akan cek balik lah, adakah jurutera yang salah saiz ataupun kontraktor yang membuatnya letak salah saiz. Jika kontraktor yang membuat itu salah saiz, dia akan cari. Dan semua ini adalah melibatkan hal undang-undang dan dia akan dibawa ke mahkamah. So itu kena hati-hati sikit. So itu antara benda-benda yang kita kena belajar semasa kita mula kerja. Kalau kita cerita dari segi kerja, kita nak kena tahu lah peraturan. Contohnya saya pertama kali masuk kerja, kebetulan masa tu Dewan Besar UPM sedang dibina. Jadi oleh sebab saya tak biasa kerja, bos saya pada masa tu iaitu seorang jurutera awam yang seconded daripada JKR. Dia suruh saya pergi jaga kerja-kerja pendawaian elektrik di Dewan. So saya first day pergilah tengok kan. So saya balik pejabat, saya tanya dia orang, saya nak check apa, saya pun tak tahu. So dia orang bagi tahu saya kerja elektrik ni, sebab saya ada nasib baik masa tu saya ada satu orang senior technician yang sangat pakar dan dah berpengalaman lama kerja. So dia beritahu saya apa saya harus pelajari dari segi peraturan pendawaian elektrik, dari segi cara kerja, sizing perkakasan, sizing kabel, cara pengikatan dia, connection dan sebagainya. So nasib baik ada orang. So benda-benda ni di universiti, di kolej tak ajar. So yang tu yang apa ni, yang masalah. Jadi kita kena rajin. So jadi dari segi apa-apa kerja pun kita kena rajin untuk belajar. Dan kadang-kadang ada perubahan dari segi peraturan. Dan orang yang kerja elektrik, kalau katakan kita masuk, ada adik-adik ni kemudian ni masuk kepada bidang elektrik dan kerja, selain pada peraturan kerajaan, dari segi apa ni, design, dia bahan rujukan utama kalau kita tengok dari segi, kalau katakan JKR membuat spesifikasi dan sebagainya, ataupun konsultan yang buat bagi pihak JKR ataupun mana-mana badan kejuruteraan, salah satu badan rujukan untuk kerja-kerja elektrik adalah IEEE, Institution of Electrical and Electronic Engineers Regulations terkini. Oleh sebab perubahan apa ni, teknologi pembuatan dan sebagainya, kadang-kadang ada perubahan dari segi peralatan dan dari segi perkakasan, dan banyak penekanan dalam peraturan-peraturan ni. Penekanannya adalah sebenarnya dari segi safety, keselamatan kepada pengguna dan keselamatan bangunan. Kita nak elakkan contohnya kita selalu dengar kata litar pintas, bangunan terbakar, ataupun rumah ni selalu trip pasal apa, kan, short circuit. So peraturan-peraturan ni dia fokus kepada supaya tidak menjadi kemalangan, keselamatan kepada pengguna terutamanya. Yang keduanya, harta benda yang boleh menyebabkan kerugian yang tinggi kepada mana-mana badan. Kita boleh nampak lah sebenarnya kerja sebagai electrical engineer ni bukanlah kerja yang ni apa yang kita boleh buat sambil lewa dia, ataupun kerja yang mudah. Dia terikat dengan undang-undang. Jadi ada apa-apa hal ke dalam kita punya projek ni, kita boleh disandarkan kalau berlakunya apa-apa. Dan kemudian ialah ada banyak benda kita nak pesan kepada adik-adik yang kat luar sana, ataupun ada yang masih ambil kursus engineering.
jangan berhenti top up ilmu bila habis belajar nanti. Dah habis belajar, tahu kita faham engineering punya course ni rata-ratanya di Malaysia 4 tahun. Kan? Jangan kata 4 tahun tu ilmu tu mencukupi. Tapi bila kita masuk kerja tu seperti apa yang bapak kata, kita kena update lagi dalam perkara-perkara yang praktikal. Contohnya regulations, saya rasa saya tengok regulations pun tiap-tiap tahun mungkin ada tukar yang lain kan. Kalau saya tengok dari sudut bulan lepas saya ada temu ramah seorang environmentalist Dia regulations tu sentiasa bertukar. Sama jugalah macam lagi electrical engineering mungkin lagi macam-macam lah kot apa dia punya Yes. regulation tu. IEEE tu lagi lah satu organisasi yang lebih mantap lah mengeluarkan regulation baru kan. Jadi dah semakin panas kita punya perbincangan ni kan, bolehlah saya mula mengutarakan soalan-soalan panas ni kan. Ini mungkin soalan yang biasalah kalau mungkin bapak pun pernah dengar, saya pun ini saya banyak dengar lah orang kata kalau ambil engineering ni kan, kata kau tak payahlah belajar sampai degree ni, buat apa degree ni kan, sampai diploma pun dapat kerja. Jadi apa komen bapak mengenai pernyataan macam ni? Sebenarnya diploma ni cukup ke sebenarnya? Silakan bapak. Yang ni soalan ni sebenarnya meluas bukan saja dekat electrical sebenarnya dia ada banyak kaitan dengan apa ni sistem pelajaran kita, education system saya bagi contoh mungkin ramai orang kenal Bill Gates Bill Gates yang apa ni founder Microsoft. Microsoft yang sekarang ni dia control segalanya, Microsoft control. So kalau dari segi operating system, kita semua orang pakai komputer. Semua pakai komputer. Tak macam dulu. Dulu kalau macam zaman saya belajar dulu, apabila saya di tahun pertama buat degree electrical engineering, di universiti saya tu baru install mainframe system komputer. Macam kita semua kalau kata mainframe, orang tak tahu apa dia ni. What you talking about? Sebab semua pakai laptop sekarang ni. PC pun orang jangan pakai dah sekarang ni. Kalau dulu tak dengar laptop ni. Laptop ni kalau dulu ada berat dia, kalau baling dinding boleh crack. So sekarang ni semua ringan dan kecil, senang bawa. So kita panggil notebook. Okay. So masa tu apa ni, kecenderungan apa ni untuk belajar tu memang apa ni berbeza. So balik kepada sistem education kita, dari segi belajar ke kerja. Okay. Kalau di Malaysia ni kita kena tengok kita nak kerja apa. Sebab bidang pekerjaan generally ada dua bidang. Satu private, satu dalam awam. Kalau kita nak kerja sektor awam, semua je berpaksi kepada kelulusan. Betul. Tapi kalau kita nak kerja di bidang swasta, syarikat dia lebih kepada can you do the work. Okay. Kalau saya bagi contoh mungkin terdekat yang ada pada saya di sini ni, saya kerja di syarikat IT sekarang ni. Okay, saya tukar bidang sikit. Dan di syarikat saya ada staff yang dia tak ada degree, tapi ada staff baru yang ada degree tapi di bawah pengawasan dia. Contoh macam tu. So dalam private sector dia tak tekan sangat dari segi kelulusan, tapi lebih kepada can you do the work. Okay. Dan untuk menjawab ni dari segi diploma ni cukup tak cukup, ataupun nak pergi pursue degree kah, untuk senario semasa untuk mendapat pekerjaan adalah susah. Jadi kadang-kadang ada, contohnya
di pejabat saya tu ada pelajar-pelajar datang buat praktikal. Ya. Okay. Ada yang diploma, ada yang dari politeknik, ada dari college community pun ada dari universiti pun ada. So kadang-kadang budak-budak diploma ni dia ditawarkan kerja. Maksudnya kalau dia ditawarkan kerja, dia tak sambung degree. Jadi kalau selalu saya ditanya soalan ni, "Bapa, saya nak kerja ke nak pergi sambung belajar?" So saya akan personally saya akan beritahu dia, cadang masa depan nak buat apa. Dia kata yang mustahak nak kerja lah. Then you should work. Okay. Because bila kita dah kerja, especially kita baru dah lepas dapat diploma, kita dah kerja, yang ni kena attitude jugalah. Kita kerja juga, tapi kita kena pursue untuk further education. Ini untuk pengetahuan kita, sebab kita akan belajar benda-benda lain. Contohnya macam katakan saya belajar di bidang IT, yang kita belajar di diploma dan di degree level tu lain. Tapi kita sekarang ni ada avenue untuk tingkatkan kita punya kelulusan akademik. Okay. So ada setengah-setengah bidang pula, contohnya katakan syarikat yang pasang sound system. Bila kita ada stage show dan sebagainya, ada syarikat pasang sound system, kita tengok pekerja dia tak ada seorang punya ada degree, tapi dia boleh pasang sound system. Dia boleh pasang sound system dengan tak ada masalah. Sedangkan kalau katakan kita pergi dekat katakan mana-mana syarikat, dia pasang sound system dengan bunyi-bunyi yang tak sepatutnya dan sebagainya, padahal yang kerja-kerja ni semua ada degree. So kalau bidang macam tu, dia tak perlu kelulusan macam degree. Dan satu lagi, balik kepada cerita senario di mana pekerjaan susah didapat sekarang ni. You work first. Okay? You work first, sambil tu tingkatkan kelulusan. Dan apabila kita dah kerja, pengetahuan yang kita dapat masa kerja tu kita lebih praktikal. Contohnya orang yang dah kerja bidang elektrik contohnya, dia further education. Apa yang dia belajar tu dalam teori tu, dia boleh kaitkan dengan kerja. Macam saya kata tadi, banyak yang kita belajar di universiti tu kita tak guna dalam kerja. Tapi untuk kita dalam buat certain things, kita perlukan pengetahuan theoretical dalam pekerjaan kita sedikit. Okay? Dan kebanyakan dah praktikal. Kita belajar dari segi praktikal. So kalau kita nak kerja dalam kerajaan, yang itu lain. Kalau kita nak kerja kerajaan, kalau sistem kerajaan, kalau kelulusan tinggi, gaji tinggi lah. So contohnya kalau katakan kita masuk kerja dengan degree, gaji kita tinggi daripada diploma. Tapi kalau katakan kita dapat pekerjaan dalam kerajaan, sama juga macam yang tadi tu, kita pursue degree. So that kalau ada peluang kenaikan, kita boleh naik. Di syarikat lain pula. Di syarikat walaupun kita diploma, tapi kita perform, kita boleh dinaikkan jawatan di dalam swasta. Sebab di dalam swasta, saya ulang sekali lagi, penekanan adalah can you do the work? Do you have the knowledge? Sebab benda-benda yang kita belajar dalam pekerjaan, kita menunjukkan minat dan kita lebih kompeten daripada orang yang ada kelulusan lebih tinggi. So mana syarikat yang akan pilih yang mana? Orang yang ada pengetahuan daripada orang yang ada kelulusan. So dalam bidang private sector, it is the working knowledge, not academic knowledge. Apatah lagi kalau saya bagi contoh dalam bidang IT ya. Bidang IT, kelulusan yang kita cerita sebelum ni, ijazah diploma, CJ dan sebagainya, master PhD, semua ini adalah
academic qualification. Mhm. Tetapi dalam pekerjaan, dalam setengah-setengah bidang, dia ada professional qualification. Contohnya kalau dalam bidang IT, ada kelulusan yang dipanggilnya contohnya CCNA, certificate yang kita kena ambil Ya, dengan Cisco. betul. Dan untuk syarikat swasta bila masuk tender dan sebagainya, kalau katakan staff dia ramai yang ada kelulusan profesional ni macam CCNA, CCND dan sebagainya, adalah plus point apabila klien membuat penilaian dari segi keupayaan teknikal syarikat. Jadi kita nak ambil CCNA ni, Cisco dia tanya ke hang ada degree ke tak? Dia tak tanya. You take the exam, you pass, you get the CCNA. So CCNA tu tinggi nilai dia. Jadi kalau katakan elektrik pula, ada kelulusan-kelulusan yang dari segi akademik dia tak tinggi. Kalau dari dulu lah, yang latest ni saya tak pasti. Kalau dulu kita ada professional qualification ni dari segi contohnya chargeman, wireman. Ya. Kita nak ambil peperiksaan chargeman ni, kita tak perlu jadi ada degree. Dan selalunya orang yang ada degree ni dia tak ambil chargeman. Tapi kalau kita ada kelulusan chargeman yang ada beberapa tahap tertinggi adalah chargeman nil restriction. Di dalam peraturan, saya kaitkan balik dengan dari segi pekerjaan dan peraturan dalam elektrik tadi tu yang bawah Kementerian Tenaga. Contohnya satu kilang yang ada pencawang. Ya. Dari segi peraturan, dari segi akta, dia kena ada satu chargeman yang ada kelulusan voltan tinggi. Kalau dia tak ada pencawang tapi dia ada perkakas Swiss voltan rendah 3 fasa, dia kena ada chargeman voltan rendah. Jadi kalau kita ada diploma, kita pergi ke syarikat tu ataupun kita ada degree, kita pergi syarikat tu, kita kata kita nak minta kerja di sini untuk nak jaga pencawang. So kilang kata, hang ada ke chargeman? Ya. Hang ada ke certificate chargeman? Kalau tak ada, tak boleh lah. Walaupun hang ada degree, hang ada diploma. Jadi itu kalau dulu kelaikan dia untuk ambil chargeman tu adalah SPM. Terlebih dulu daripada itu, kalau awal lagi katakan 40 tahun sudah, cuma kalau dulu SRP lah ataupun dalam English LCE. SRP kemudian jadi PMR dan sebagainya. Jadi ini kelulusan profesional. Jadi terkait pula dengan soalan seterusnya kan, Bapak dah cerita pasal kelulusan profesional kan. Sekarang ni macam Bapak sendiri ada title IR kat depan tu kan. Dan ada setengah pandangan mak bapak lah, ataupun orang-orang lah kan. Jadi bila ada satu pelajar baru habis jurusan kejuruteraan contohnya kan, bila kau nak dapat IR? Bila kau nak dapat IR kan? Jadi orang akan tertanya-tanya kan, adakah IR tu juga satu keperluan bagi kalau nak jadi engineer? Jadi itu soalan saya, Bapak. Okey. Ini soalan bagus ni. Secara amnya jawapannya tidak. Okey. Secara amnya tidak. Okey, IR ni adalah tadi kita cerita yang kelulusan profesional, katakan dalam bidang IT tu CCNA dan sebagainya. Kalau dalam accounting ACCA ke apa? UCCA ke ACCA, something like that. Okay. Ada beberapa. Dan kalau untuk dalam elektrik kita ada chargeman, wireman. Okey. Untuk jurutera, untuk kita contoh kalau kita kerja dalam kerajaan, tak perlu ada IR. Ya. IR ni dia ada apa kelebihan dia. Untuk orang nak jadi konsultan, dia tak perlu ada IR. Tapi dia tak boleh chop lukisan. Jadi kalau kita pursue untuk dapat IR ni, so di dalam syarikat tu kita bagi bos, now I've got IR, I'm a professional engineer, so I can stamp the drawings. So boleh naik pangkat lah ataupun boleh tambah gaji. Dan dia ada apa tu,
ada authority untuk semak drawing dan sebagainya. So IR ni adalah kelulusan profesional. So kalau kata-kata kita tulis resume, kita ada academic qualification, kita ada diploma, degree, and then kita ada professional qualification. Kita ada kita adalah professional engineer berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia. So IR tu kalau kita dalam kerajaan tidak diperlukan, tapi dinasihatkan untuk dapatkan. Sebab future kita tak tahu. Contohnya macam saya dulu kerja dalam kerajaan, saya dinasihati oleh kawan-kawan untuk ambil IR ni kan. Tapi ada pula sebahagian yang kata, hang ambil buat apa, hang bukan nak jadi konsultan ke apa. Sebab masa depan kita tak tahu, mungkin saya berhenti kerja masuk konsultan ke apa kan. So nasib baik saya ikut yang haluan positif ni, suruh ambil tu, saya pun ambil. Dan saya mendapati apabila saya berhenti daripada perkhidmatan kerajaan ataupun UPM semi government dan saya kerja dalam bidang apa ni, dan saya banyak pergi ke bangunan-bangunan dan sebagainya untuk buat apa ni. So bila dia tengok kita bagi kad kita ada IR tu, dia punya layanan tu dah lain. Dia ada acknowledgement lah, bukan layanan lah, acknowledgement, kata oh dia ni experience. Sebab kalau time saya dulu untuk mendapat IR ni kena kerja 7 tahun baru boleh ambil Paisa, which is a professional exam. Pada satu masa disingkatkan kepada 3 tahun, tapi lepas tu Lembaga Jurutera review balik, dalam masa 3 tahun tak cukup pengalaman untuk dapat akreditasi ni, so dinaikkan balik kepada 7 tahun. Dan kita perlu ada engineer yang memang ada kelulusan professional engineer. Professional engineer ni maksudnya kita authorize untuk guna IR di depan tu. Kalau kita tak ada professional engineer, kelulusan professional engineer daripada Lembaga Jurutera Malaysia, Board of Engineers Malaysia, kita tak boleh pakai IR itu di depan. Sebelum saya terlupa, untuk mana-mana adik-adik kita kan yang dah grad dan sebagainya, degree level dan bekerja dengan jawatan jurutera, mesti daftar dengan Lembaga Jurutera sebagai graduate engineer. Ini peraturan kerajaan, peraturan kejuruteraan Lembaga Jurutera Malaysia. Setiap degree holder yang bekerja sebagai jurutera mesti immediately pergi daftar sebagai graduate engineer. Saya nasib baik masa saya mula kerja dulu, saya dinasihatkan. Ada jurutera perunding yang datang ke UPM. Ada data ke untuk ni? Because apa, later on kita nombor satu, kita dari segi peraturan undang-undang kita kena daftar sebagai graduate engineer. Dan later on untuk kita nak ambil IR tu, kalau kita tak daftar tu, nombor satu kita akan kena tindakan, nombor dua kita tak boleh ambil IR. So ada IR tu, kita boleh buka konsultan, syarikat konsultan. So syarikat konsultan dia ada syarat-syarat dia. Antara syarat dia mesti ada kelulusan professional engineer, baru boleh. Dan untuk kerja di syarikat konsultan tu, untuk kita authorize untuk stamp drawings, reka bentuk dan sebagainya, kena ada kelulusan IR. Namun begitu, saya mendapati ramai jurutera-jurutera yang berkhidmat dalam sektor government tidak mengambil IR ni. Jadi sebenarnya kalau kita bekerja dalam government sector ni, tak perlu lagi kita risau, tapi apa salahnya untuk kita meningkatkan lagi kita punya kemampuan, lagi-lagi dalam masa-masa yang tak menentu ni kan. Apa salahnya kita dia mustahak peningkatan apa ni di dalam pekerjaan ni
adalah mustahak untuk apa-apa bidang lah, untuk adik-adik yang mendengar ni kan, mungkin yang tak minat buat engineering ke apa, dan apa-apa bidang pun kita kena tingkatkan pengetahuan dan tingkatkan kelulusan, tambah ilmu. Apatah sekarang ni internet ada dengan meluas, kita nak belajar apa semua boleh. Dapatkan skill-skill yang kadang-kadang rasa tak perlu. Contohnya baru ni tahun lepas berlaku MCO PKP, so tak boleh pergi sekolah dan sebagainya. So bagaimana kita spend time? Adakah kita belajar something useful? Contohnya katakan pelajar-pelajar dalam bidang engineering, bidang-bidang teknikal, kita boleh belajar AutoCAD. So bila kita minta, kalau kita minta kerja dalam syarikat, dalam kita tulis itu proficient in AutoCAD. Dan lebih baik kalau kita dah proficient, kita boleh belajar daripada YouTube AutoCAD tu, tak ada masalah. So kalau ada masa, kita ambil akreditasi. Kita boleh pergi ambil akreditasi daripada Autodesk worldwide. Katakan kita ada level 1 ke level 2 ke level 3 kan. So itu semua plus point. Ni memang saya nampak ada common team lah daripada bulan lepas bapak saya ada berjemput seorang cyber security. Dia kata dia asalnya dia ambil kejuruteraan petroleum, tapi dia masuk satu syarikat ni dan bekerja sebagai cyber security analyst. Jadi bila ditanya okey ke kalau tiba-tiba petroleum engineer masuk ke dalam ni, kata it's okay. Sebab apa? Bila kita masuk ke dalam bidang cyber security ni, dia masuk company tu membiaya dia untuk ambil professional certification tu lah. Contohnya CompTIA kan, ada CompTIA kan. Kemudian dalam bulan ni juga saya ada menjemput seorang actuaries, unit trust consultant, tapi dia belajar daripada science actuary. Science actuary pun dia ada juga certification macam ACCA tu. Jadi sebenarnya point dia punya message dia jelas lah untuk guru-guru, bapa dan juga adik-adik yang menonton kat luar sana kan. Jadi pembelajaran tu bukan habis kat SPM saja, ataupun atas sikit lah, pembelajaran tu bukan habis dekat degree saja. Bila nak masuk kerja pun ada belajarnya lagi. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Alauddin ataupun saya panggil bapak kerana sudi meluangkan masa malam-malam ni berkongsi ilmu macam mana electrifying engineering ni. Tapi sebelum tu bapak, minta tunggu dulu, saya ada satu sesi rahsia. Lalunya untuk mengetahui bapak kalau ada penonton kita pada malam ni, dia kadang-kadang dia nak tengok apakah jawapan untuk teka-teki yang saya selalu post pada setiap minggu. Jadi setiap minggu dia ada teka-teki yang berbeza. Ada yang bertemakan nombor, ada yang bertemakan teka-teki mancis, ada teka-teki yang melibatkan algebra sikit, dan minggu ni dia mengenai ni dia. Untuk mana kan? Dia ini dia punya teka-teki ni, bulatan kuning yang mana lebih besar, yang kiri dan kanan. Untuk pengetahuan tuan-tuan semua dan juga bapak, ini nama dia optical illusion Ebbinghaus nama dia. Jadi sebenarnya dalam ilusi ni, walaupun nampak bulatan kiri, dia punya bulatan biru tu lebih besar daripada yang kanan, tapi sebenarnya bulatan kuning tu sama nampaknya. Sebenarnya nampak sama walaupun nampak berbeza. Begitulah persepsi kita. Sebelum tu juga saya ada satu lagi pengumuman. Kita ada pertandingan untuk tuan-tuan dan perempuan yang follower EduSpace dan juga sesiapa yang mengikut EduSpace di Telegram. Kita ada pertandingan, kita panggil apa tu? Pertandingan apa tu, boleh nampak ke saya di skrin. Jadi kita pada setiap minggu, bermula daripada minggu lepas, kita akan postkan satu gambar yang diambil menggunakan teleskop, bukan teleskop, mikroskop, benda yang halus. Benda-benda halus, dan kita minta teka apakah objek tersebut. Apa benda dia kan. Jadi ini pusingan kedua.
kita punya pertandingan apa tu, dan kalau tuan-tuan dan perempuan menyertai program ini akan berpeluang mendapat voucher KFC bernilai RM20 kan. Tu menarik juga rasanya. Benda apa ni? Rasa pernah nampak ke apa gambar ni? Familiar ke? Mungkin jangan sebut jawapan. Familiar ke tak? Kita biar adik-adik kita teka. Kan. Jadi kita bagi tuan-tuan dan perempuan semua teka, dan minggu lepas kita ada postkan satu gambar. Jadi kita mengucapkan tahniah kepada Puan Zuzilawati binti Selamat. Tahniah kerana anda telah terpilih menjadi pemenang untuk kita punya pertandingan apa tu pusingan pertama. Jawapan yang sebenarnya ialah micro lettering pada duit kita. Kita tahu sebenarnya duit kertas kita mempunyai tulisan yang kecil sebagai salah satu ciri keselamatan untuk duit kertas. Jadi bukan duit kertas Malaysia saja, duit kertas negara lain pun sama. Okay, sekian daripada itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada IR Alauddin ataupun bapa kerana sudi bersama-sama kita malam ni. InsyaAllah minggu depan kita ada tetamu yang istimewa dengan profesional yang certification yang berbeza. Kalau hari ini IR, minggu depan kita ada TS pula. Apa TS tu kan? Kita nak tahu. InsyaAllah bersama-sama lagi kita minggu depan. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih.